Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini kita akan belajar tentang 9.3 sifat sisi 4 ataupun sifat segi 4 dan juga sudut pedalaman dan sudut peluruhan yang berkaitan dengan sisi 4. Okey, jadi sebelum tu kita nak kenali dulu beberapa jenis sisi 4. Okey, sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis sisi 4. Kalau segi 3 tu ada 3 jenis. Kalau segi 4 dia lebih banyak. Okey, jadi sisi 4 yang pertama ialah sisi 4 tepat ataupun segi 4 tepat. Jadi kita ada dua paksi simetri. Sebagaimana yang kamu boleh tengok, ada dua paksi simetri. Right? Dan pasangan sisi yang bertentangan adalah sama panjang dan selari. Maksudnya yang bertentangan dia sama panjang dan dia juga selari. Yang ni sama panjang dengan yang ni, dan yang ni atas sama panjang dengan bawah. Kiri sama panjang dengan kanan. Okey, dan semua sudut pedalaman ialah 90. Jadi kalau kamu boleh tengok, semua ialah 90 dan perpenjuru adalah sama panjang dan membahagi dua sama antara satu sama lain. Okey. Kedua, segi 4 sama. Segi 4 sama, semua sisi adalah sama panjang. Dan pasangan sisi yang bertentangan adalah selari. Jadi atas selari dengan bawah, tepi selari dengan yang tepi lagi satu. Dan semua sudut pedalaman ialah 90. Jadi sebagaimana kamu boleh tengok, semua ialah 90. Dan perpenjuru adalah sama panjang. Semua perpenjuru ialah sama panjang dan membahagi dua sama serenjang. Right? Maksudnya bila dia bahagi macam ni, dekat sini kamu akan dapat 90 darjah serenjang. Okey? Okey, yang ketiga, segi okey, dan ada berapa bilangan paksi simetri? Dia ada 4 paksi simetri. Okey, 1, 2, dan kalau kamu bahagi kat sini pun kamu boleh dapat simetri. Jadi dia ada 4 paksi simetri. Okey, ketiga, segi 4 selari. Segi 4 selari, dua pasangan sisi yang bertentangan adalah sama panjang dan selari. Kalau kamu tengok, atas dia sama panjang dan selari dengan yang bawah. Kiri dia sama panjang dan selari dengan kanan. Right? Dan sudut bertentangan adalah sama. Jadi kalau sudut ni A, dia sama dengan dekat sini B. Dia sudut bertentangan sama. Okey? Yang ni kalau C, dia sama dengan D. Okey? Sama. C sama dengan D. A sama dengan C sama dengan D, A sama dengan B. Okey? Sudut dia. Dan perpenjuru membahagi dua sama antara satu sama lain. Jadi sebenarnya ada perpenjuru juga dekat sini, dia membahagi dan samalah, okey, antara satu sama lain. Okey. Ada simetri tak? Tak ada. Okey, tak ada paksi simetri kat sini. Okey. Keempat, segi 4 selari yang kedua. Okey. Tapi beza dia okey, yang segi 4 selari yang keempat ialah rhombus. Semua sisi adalah sama panjang. So beza segi 4 selari dengan rhombus ialah segi 4 selari ni dia atas dengan bawah aja sama, tapi dengan kiri dengan kanan dia mungkin tak sama panjang. Tapi untuk rhombus, semua sisi dia adalah sama panjang. Okey, semua sisi dia adalah sama panjang. Dan atas dengan bawah ialah selari dan kiri dengan kanan juga ialah selari. Right? Sudut bertentangan dia sama macam segi 4 selari. Dan perpenjuru membahagi dua sama serenjang. Jadi bila kamu bahagikan ni, perpenjuru dia sebenarnya akan dapat serenjang, akan dapat 90 darjah. Okey. So rhombus dia sama dengan segi 4 selari, beza dia hanyalah dia punya sisi je sama panjang. Okey. Kelima, trapezium. Trapezium ni dia tak ada simetri dan dia hanya ada satu pasangan sisi bertentangan. Atas dia sama dengan bawah, kiri tak sama dengan kanan. So atas dengan bawah je selari. Okey. Dan akhir sekali yang keenam ialah lelayang. Okey. So segi 4 yang keempat ialah lelayang. Dia ada satu sahaja paksi simetri kat sini. Right? Dan dua pasang sisi bersebelahan adalah sama panjang. So dekat sini kalau kamu boleh tengok, dia punya panjang sama. Sisi ni dengan sisi ni sama panjang. Dan dia mempunyai sepasang sudut bertentangan yang sama. Sini sama dengan sini. Dan satu daripada perpenjuru membahagi dua sama serenjang bagi perpenjuru yang lain. Dan satu daripada perpenjuru membahagi dua sama sudut pada bucunya. Okey. So ini kalau kamu kena tahulah. Yang paling famous yang akan keluar dalam soalan selalunya adalah segi 4 tepat, segi 4 selari, rhombus dan trapezium. Ini yang selalu keluar dalam soalan. Okey. So sekarang ni mari kita tengok sini pula. Okey, ini adalah sifat segi 4 yang kamu wajib tahu. So semua sudut pedalaman A campur B campur C campur D, A campur B campur C campur D
kamu akan dapat jumlah dia ialah 360. Okey, kalau dalam segitiga kamu campur A, B, C, kamu akan dapat 180. Tapi dalam segi 4, kamu campurlah semua sudut pedalaman, kamu akan dapat 360. Dan kalau kamu campur sudut pedalaman dengan sudut peluaran pada satu garis lurus, kamu akan dapat sama juga 180. Okey, itu yang kamu wajib tahulah. Jadi jumlah sudut pedalaman dia adalah 360. Okey, kalau pada segi 4 selari, macam tadi kita dah tahu, sudut bertentangan ialah sama. Jadi ini bertentangan dengan ni, jadi P sama dengan R, S sama dengan Q. Okey, itu ialah sifat-sifat sudut yang kamu tahu, yang kamu wajib tahu. Okey, jadi sekarang ni mari kita buat soalan dulu. Jadi cikgu akan buat dulu soalan ni untuk video ni, dan kita akan sambung lagi pada part yang kedua pada video yang akan datang. Okey, so kita tengok sini kita nak, okey, ini adalah tahap 3 punya soalan kita ada 5 tahap. Ini baru tahap 3. Nanti pada video yang akan datang kita akan pergi tahap ke-4 dan ke-5. Okey, jadi cari nilai X dan nilai Y dalam setiap yang berikut. Okey, macam mana nak cari ni? Alright. So, tengok sini. Ini ialah kita punya segi 4 selari, betul? Right? Ini ialah kita punya segi 4 selari. Alright, jadi kalau selari, kamu boleh nampak tak dekat sini? Okey. So, sini ialah kita punya Y. Jadi, sini pun ialah kita punya Y, betul? Okey, ini pun ialah kita punya Y. Jadi, sekarang ni kita nak mencari Y. So, kita tahu sini pun ialah Y. Jadi, nampak tak? Sini ialah segitiga. Right? Kamu ada segitiga dekat sini. Sini 40, sini 108. Jadi, kamu nak mencari Y. Jadi, Y campur 108 campur 40 sama dengan 180. Okey. Y sama dengan Y campur 108 tambah 140 sama dengan 148 sama dengan 180. Jadi 180 148 pindah jadi tolak, tinggallah Y. Y sama dengan 180 tolak dengan 148, kamu akan dapat 32. Okey, jadi Y kita ialah 32. Jadi kamu tahu kat sini adalah 32. Okey, sekarang ni kamu nak mencari apa pula? Kamu nak mencari X. Okey, jadi X kat sini. Jadi kamu tengok kamu tahu dekat sini ialah sudut selang-seli, betul? Sudut selang-seli. Jadi kalau kat sini ialah X, sini ialah X, sini pun ialah X. Right? So sini ialah X, sini pun ialah X. So X kita sebenarnya tak perlu kira. X kita ialah sama dengan 40. Okey? Right. Seterusnya kita buat nombor 2. Alright. Sekarang ni kita nak cari X. Jadi kamu tahu pada sudut garis lurus, okey, ini adalah C tambah dengan D sama dengan 180. Jadi X campur dengan 120 sama dengan 180. Sebab dia adalah sudut pada garisan lurus, ataupun sudut pedalaman campur sudut peluaran, akan dapat 180. Okey, jadi 120 pindah, tolak, tinggallah X. X sama dengan 180 tolak 120 sama dengan 60. Okey, dah jumpa dah 60 kat sini. Okey, sekarang ni kita nak mencari Y. Jadi kamu tahu campur semua sudut pedalaman, Y campur 95 campur 78 campur 60 akan dapat 360. Jadi kita dah boleh cari. So Y tambah 95 tambah 78 tambah 60 sama dengan 360. Jadi Y tambah, okey, tambah dulu semua. 95 tambah 78 tambah 60 sama dengan 233. Right? Sama dengan 360. Okey, 360. So, pindahkan 233 jadi tolak. Tinggallah Y. Y sama dengan 360 tolak dengan 233. Sama dengan 127. Okey. So, Y sama dengan 127. X kita sama dengan 60. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita buat nombor 3. Okey. Kita nak mencari apa ni? Okey, cari X. Jadi, kita tengok dulu. PQU ialah garis lurus. Ini ialah garis lurus. Jadi kamu ada 95, kamu ada X. Jadi tambahkan 2 akan dapat 180. Jadi X tambah dengan 95 akan dapat 180. 180 tolak 95 sama dengan X. X ialah 180 tolak 95 akan dapat 85. So X kamu ialah 85. Okey. So nampak tak dekat sini ialah 90. Nampak tak? Kat sini ialah 90 darjah. Jadi kita nak mencari Y. So macam mana? Okey. So Y, kamu kena cari dulu yang ni. Right? So sudut ni kita namakan dia sebagai A lah. Okey, kita bagi A. Okey.
Okey, jadi A campur 140 campur X kita sama dengan 85 campur dengan 90 dapat 360. Betul? Okey, sekarang ni kita tambahkan A tambahkan semua 140 tambah 85 tambah 90. Okey, dapat 315. 360. So pindahkan 315 akan jadi tolak. A kita sama dengan 360 tolak 315 dapat 45. Okey. So A kita ialah 45. Okey, kita nak mencari Y. So kamu tahu ini ialah garis lurus. So 45 tambah dengan Y sama dengan 180. So Y sama dengan 180 tolak 45. So jawapan kita ialah 135. Okey. So kita dah jumpa X. X sama dengan 85. Y sama dengan 135. Okey, seterusnya yang ni sama je. Okey, first kita tengok sini RST. RST ni ialah garis lurus. Kita nak mencari X kan. So X tambah dengan 80 sama dengan 180. Okey. So tinggallah X 180 tolak 80 sama dengan 100. So X sama dengan 100. So dah jumpa. Okey, sekarang ni kita ada 2 Y. Campur dengan 50 campur dengan 100 sama dengan 360. Sebab campur semua akan dapat 360. Jadi 100 campur Y campur Y campur 50 sama dengan 360. Okey, so Y tambah Y sama dengan 2Y. 100 tambah 50 sama dengan 150 sama dengan 360. 360 tolak dengan 150 akan dapat 2Y. So 360 tolak 150 sama dengan 210. 2Y. So Y bahagi dengan 2 sini, bahagi dengan 2 sini. So cancel tinggallah Y. 210 bahagi 2 sama dengan 105. Okay. Okay. Next, last question kita buat. Okay, kita tengok sini. Kita nak mencari X kan. Okay, nampak SRU ni adalah garis lurus. So bila garis lurus tambah je lah. 91 tambah dengan X sama dengan 180. So X sama dengan 180 tolak 91 akan dapat berapa? 180 tolak 91 89. So X sama dengan 89. Okay, so boleh cari tak Y? Boleh. Dia sama macam soalan ni, sebiji sama. Okay, so tambahkan 89 tambah 78 tambah 77. Sini kita bagi dia A lah. Okay, A tambah dengan 77 tambah 78 tambah 89 sama dengan 360. So A tambah dengan 70 tambah 78 tambah 89 sama dengan 244. 360. So 360 tolak 244 akan dapat A. A kita sama dengan 116. Okay. Okay, kita nak mencari Y. So A tambah dengan Y akan dapat 180. Sebab ini adalah garis lurus. Okay, jadi 116 tambah dengan Y sama dengan 180. Y sama dengan 180 tolak dengan ni 116 akan dapat 64. Okay, so kita dah jumpa X, kita dah jumpa Y. Okay, so cikgu harap kamu boleh faham. Pada video yang akan datang kita akan buat soalan yang lebih susah, soalan yang tahap 4 dan tahap 5. Okay, cikgu akan jumpa lagi pada video yang akan datang. Okay, bye-bye.